Okay, Assalamualaikum. Ya, dulu ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Arif sebagai moderator anda pada seminar kali ini. Apa yang kita nak bincangkan adalah tentang sebuah seminar tentang peranan ibu bapa dan guru bagi memastikan pelaksanaan PDPR berjalan lancar. Okay, suka saya ingatkan kepada para-para pendengar bahawa di musim pandemik ni pelbagai cabaran, pelbagai perbincangan yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan semua perjalanan pendidikan berjalan dengan lancar. Jadi seperti yang kita tahu, situasi COVID pada masa kini agak merunsingkan, di mana kadang-kadang ada hari di mana COVID itu berada di atas, kadang-kadang COVID itu berada kurang sikit kes-kesnya. Jadi sebelum saya meneruskan pada hari yang indah ini, ingin suka untuk saya memperkenalkan panel-panel kita. Okay, di mana panel yang pertama kita adalah seorang ibu yang berkerjaya sebagai accountant dan mempunyai 3 orang anak. Beliau merupakan seorang ibu yang baik. Okay, dan kita oleh itu saya memperkenalkan panel pertama kita itu Puan Syazwi. Ya saya. Okey, Terima kasih. alhamdulillah. Sihat ya Puan Syazwi? Sihat, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Untuk panel yang kedua merupakan seorang guru matematik di sekolah menengah dan amat-amat bagus dalam mendidik anak-anak bangsa. Panel kedua kita adalah Cikgu Izzati. Cikgu Izzati sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Macam mana hari ni? Hari ni cuti betul lah? Ya, hari ni cuti. Okey, alhamdulillah. Okey. Untuk panel yang ketiga merupakan kita tidak memilih panel-panel yang bukan calang-calang ya. Jadi panel ketiga ni saya menjemput seorang timbalan ketua pengarah pelajaran Malaysia bahagian operasi sekolah iaitu Tuan Azhari. Tuan Azhari sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana jemput saya. Alhamdulillah, walaupun kata kita mungkin berada di tempat yang berbeza, tapi alhamdulillah melalui teknologi ni kita mampu berkumpul bersama bagi mengupas lagi isu yang berlaku pada masa kini. Ya, alhamdulillah. Jadi tanpa saya melengahkan masa kerana saya tahu penonton mungkin tertunggu-tunggu untuk kita meneruskan perbincangan ni, tapi sebelum kita mulakan saya mohon kepada penonton, jika ada sebarang soalan, jika ada sebarang isu yang rasa ingin diketengahkan, insya-Allah kita akan bantu. Jadi jangan lupa untuk komen pada di ruangan komen supaya kami dapat membantu dan dapat menyelesaikan masalah dan kecelaruan yang berada di minda anda-anda tuan-puan sekalian semua. Okay. Tanpa saya melengahkan masa, saya ingin bertanyalah kepada panel kita, panel yang dijemput khas iaitu Tuan Azhari, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bahagian operasi sekolah. Jadi saya ingin bertanya pada Tuan Azhari, boleh tak Tuan ceritakan sedikit berkaitan latar belakang dan revolusi PDPR ni? Okey, baiklah. Terima kasih moderator. Okey, alhamdulillah bersyukur saya pada hari ini kerana dengan izin Allah kita dapat bersama-sama berdiskusi mengenai peranan ibu bapa dan guru bagi memastikan pelaksanaan PDPR berjalan lancar. Okey, sekarang ni cubalah kita fahami dulu apa itu definisi PDPR. Okey. Okey, PDPR itu merupakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, lebih dikenali sebagai PDPR lah. Okey, jadinya PDPR ini dilaksanakan di rumah atau pusat-pusat komuniti atau di mana-mana lokasi saja. Okey. Itulah dimaksudkan dengan PDPR. PDPR itu boleh dilaksanakan di dalam talian atau luar talian ataupun secara offsite dengan berstruktur dengan terancang. Okay, PDPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh tertentulah atau sebab bencana atau wabak
Kalau wabak tu macam sekarang ni lah, kita dilanda pandemik kan, COVID-19. Jadi PTPR perlu dilaksanakan atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftar negeri. Okay, jadi untuk revolusi pula. Okay, seperti kita tahu, kalau ikutkan revolusi PTPR kita berada di fasa 3 sekarang ni. Okay, dah berada di fasa 3. Di mana fasa 1 bermula pada tahun lepas. Kalau tidak silap saya, sekitar November tahun lepas lah. Dan fasa 2 berlangsung pada April 2021 dan sekarang kita berada di fasa 3. Saya pun tak dapat jangkakan berapa banyak fasa kita akan lalui PTPR ni, tapi saya harapkan PTPR ini dapat diselesaikan dengan segeralah, sebab saya tahu banyak masalah yang dihadapi oleh ibu bapa, guru-guru, murid-murid. Jadinya begitulah. Namun untuk fasa kali ketiga ini, saya yakin semakin banyak penambahbaikan daripada permasalahan lah, di mana untuk fasa ketiga ini kita telah pihak KPM telah menjalankan banyak inisiatif dari segi kerajaan juga, ada beri bantuan dan sebagainya. Berbanding dengan fasa 1, yelah maksudnya kita tiada pengalaman. Jadi kita kena laluinya lah dahulu. Memanglah ada permasalahan tu, tapi kita kenalah selesaikan sedikit demi sedikit lah. Okay, terima kasih moderator. Itu saja. Okey, terima kasih Tuan Azhari. Jadi maksudnya sebenarnya kita telah ada dalam perancangan dalam pendidikan. Betul ya Tuan? Jadi benda itu adalah bagi memastikan anak didik bangsa kita sentiasa terdidik. Jadi berdasarkan apa yang telah diberitahu oleh Tuan Azhari tadi, tentang latar belakang dari revolusi PTPR tersebut. Jadi saya ingin bertanya pada panel kedua kita, iaitu Cikgu Izzati yang sedang melaksanakan ataupun kita kata sebagai frontliner sekarang ni, Cikgu Izzati, betul? Ya, betul. Okay. Jadi mungkin Cikgu boleh cerita pengalaman sepanjang mengajar secara PTPR ni pada fasa 1 dan apa perbezaan dengan fasa yang baru ni. Okey, berdasarkan pengalaman saya mengajar PTPR semasa fasa 1, boleh dikatakan bahawa sangat mencabar kerana guru ni dia tiada persediaan. Terutamanya saya sebagai guru yang mengajar dalam mata pelajaran matematik yang mana banyak sangat pengiraan yang murid perlu belajar. Saya tidak tahu bagaimana untuk membantu murid saya yang ketinggalan ataupun tercicir dalam pelajaran mereka. Okey, hal ini kerana saya mempunyai murid kaum asli yang mana mereka kekurangan kemudahan dari segi gadget dan internet. Okey, berbanding kepada fasa yang baru, okey, banyak sangat bantuan yang diberikan kepada murid dari segi bantuan gadget dan internet agar mereka mudah untuk belajar. Okey, selain itu banyak juga pendedahan tentang penggunaan aplikasi tertentu seperti Telegram, Google Classroom dan sebagainya. Ia juga memberi kesan yang lebih baik berbanding fasa yang pertama. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi seperti yang Cikgu Izzati berkata tadi, maksudnya teknologi pada zaman sekarang ni sangat-sangat membantu dengan kerajaan yang tidak henti untuk membantu juga kita, di mana saya dapat tahu anak saya sendiri pun sekarang belajar melalui Telegram. Sekarang ni Telegram ada video live chat. Jadi saya rasa rupanya pendidikan ni pun ada dia punya fasa-fasa perubahannya. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk sebagai yang seterusnya saya ingin bertanya lah kepada kita punya panel seterusnya, iaitu Puan Syazwi selaku wakil kepada ibu bapa. Saya ingin bertanya, Puan Syazwi, adakah anda di sana? Ya, ada. Okey, Puan Syazwi, saya nak bertanya, selaku ibu yang berkejaya, sebagai seorang accountant, seorang ibu lagi, boleh tak Puan Syazwi cuba ceritakan sedikit pengalaman Puan, bagaimana Puan menghadapi situasi ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum tu saya ingin mohon maaf kerana masalah teknikal yang berlaku. Saya tak dapat nak onkan kamera saya, mungkin kerana komputer riba saya bermasalah. Mohon maaf atas masalah yang tak dapat dielakkan ya.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi pengalaman saya yang saya hadapi kalau nak diceritakan memang panjang. Tetapi kita boleh lihat dari sudut positifnya dahulu ya. Iaitu saya dapat meluangkan masa dengan anak-anak saya. Masa inilah saya rasa akan lebih dekat dengan anak. Kalau sebelum ni anak-anak ke sekolah, saya pula pergi ke kerja kan. Jadi masa untuk bersama anak-anak tu hanyalah pada sebelah malam. Jadi masa yang ada tu terhad lah. Memang memberi cabaran besarlah semenjak pandemik ni melanda. Pertama sekali kita berdepan dengan masalah PKP semenjak tahun lepas. Ibu bapa ni ibu bapa ni sudah mula risau akan pelajaran anak-anak mereka. Begitu juga saya. Jadi apabila sesi PDPR ini bermula, apa yang saya boleh ceritakan ialah memang sukar untuk saya membuat pemantauan sepenuhnya kepada ketiga-tiga orang anak saya ni. Jadi ia menjadi cabaran apabila anak-anak belajar secara dalam talian di rumah. Jadi pemantauan itu sukar sikit untuk kita tumpukan, khususnya kepada ibu bapa yang bekerja macam saya ni. Ialah dari segi menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PDPR dari rumah dan juga kekangan-kekangan lain. Okey, terima kasih Puan Syazwi. Nampaknya sekarang pada waktu ini pun sebenarnya kita ada sedikit kekangan di mana masalah teknikal itu sentiasa berlaku kerana online. Jadi kita pun tak tahu, mungkin di pihak sini tak ada masalah, di pihak sana mungkin gambar pun dia tak mampu untuk nampak. Mungkin ada masalah di segi teknikal dekat situ. Okey, Puan Syazwi ada bagi tahu tentang masalah tadi. Banyak masalah, tapi bolehkah Puan Syazwi kami ingin mengetahui apakah cabaran terbesar yang Puan hadapi sepanjang pelaksanaan PDPR ni? Okey, seperti yang kita tahu, ada antara ibu atau bapa yang bekerja. Ada ibu bapa yang bekerja dari rumah dan ada juga yang bekerja daripada pejabat. Jadi terdapat perbezaan jadual dan cabaran yang dihadapi. Macam saya perlu bekerja dari rumah buat masa sekarang. Tetapi tak tahulah jika ada kemungkinan nanti saya akan bekerja di pejabat pula kan. Jadi cabaran terbesar ialah saya perlu menumpukan masa kepada kerja pejabat, memberi tumpuan kepada urusan PDPR anak-anak saya dan menyediakan makanan untuk keluarga dan berbagai lagi tugasan yang tak pernah selesai pun di rumah tu. Jadi hari ini amat sukar untuk memastikan anak-anak saya dapat mengikuti sepenuhnya lah sesi PDPR ni. Tapi hendak atau tidak terpaksalah, sebab kalau saya tak push anak-anak saya, mereka akan tertinggal dalam pelajaran. Betul. Kita seharusnya memberi sepenuh perhatian dan mengambil tahu akan pelajaran anak-anak kita. Jangan sewenang-wenangnya lah mengambil mudah tentang perkara ni dan hanya mengharapkan guru sahaja. Jadi apa yang perlu saya lakukan ialah saya akan selalu berhubung dengan guru untuk bertanyakan kerja sekolah, jadual kelas dan lain-lain. Okey, saya nampak di situ ya sebenarnya cabaran dia sebenarnya adalah komunikasi, di mana tidak berhadapan mungkin terdapat sedikit salah faham ataupun ialah biasa tanpa berjumpa, tanpa bersemuka, kita pun tak tahu apakah kadang-kadang masalah tu sentiasa ada. Mungkin komunikasi tidak sampai ataupun kita sendiri mungkin tersalah arahan. Jadi ialah seperti Puan Syazwi berkata tadi, dia mungkin akan bertanya pada guru untuk follow up, untuk berhubung, takut tersalah faham oleh anaknya sendiri. Okey, jadi saya ingin bertanya pula pada frontliner kita iaitu Cikgu Izzati. Mungkin Cikgu Izzati pula boleh menceritakan tentang mengenai cabaran mengajar dalam PDPR sebagai seorang guru. Okey, kalau berkata tentang pasal cabaran, cabaran yang paling utama saya mengajar dalam PDPR adalah untuk memastikan keberadaan murid semasa kelas berlangsung adalah sangat-sangat sukar.
Okay, saya banyak dapat mesej ataupun WhatsApp daripada anak-anak murid saya yang dia mengatakan bahawa maaf cikgu, line saya slow, tak dapat masuk Google Meet cikgu. Okay, bukan sikit tapi sangat ramai. Namun saya saya perlu akur lah kerana keadaan mereka. Saya sebagai guru saya tak boleh nak samakan semua anak-anak murid saya kerana tidak semua anak-anak murid saya yang mempunyai kemudahan dari segi data internet yang banyak. Itu saja. Okey. Sebenarnya saya pun ada terdengar juga isu ini di mana anak saya sendiri pun saya pun bertanya, kenapa 3-5 orang saja masuk kan? Adalah rakan-rakannya yang mungkin mempunyai masalah internet, ada yang tak ada gadget, tapi kebanyakannya adalah data tak ada bah. Data dia orang mungkin dah tak ada. Betul. Jadi mungkin bukan sedikit sebenarnya, itu adalah masalah yang perlu diatasi lah sebenarnya. Itu adalah masalah utama. Yes, adalah masalah utama. Okey, jadi saya tertarik untuk bertanya pada Tuan Azhari. Okey, saya nak tahu sebenarnya apakah objektif utama pelaksanaan PDPR dan apakah pendekatan yang digunakan sebenarnya Tuan Azhari? Boleh ceritakan sedikit? Okay, baiklah. Terima kasih moderator. Maaflah hari ni saya tak berapa sihat sikit. Jadi risau bukan COVID. Okay. Okay, baiklah. Saya teruskan persoalan moderator tadi. Okay, apa objektif utama pelaksanaan PDPR ini adalah sebenarnya adalah sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan secara terancang lah. Di mana secara berstruktur dan terancang ini adalah supaya guru dapat merancang lebih awal mengenai medium-medium yang harus dipakai supaya bagi memudahkanlah antara guru dan murid untuk melaksanakan PDR itulah. Dan seterusnya supaya membolehkanlah murid itu mengikuti PDPR secara optimum di mana PDPR itu tidak perlu dijalankan secara berjam-jam lamanya, tak perlu. Cuma kita kena pandailah secara optimum sama ada tak kisah guna apa jua pendekatan. Okay, pendekatan ni saya akan terangkan nantilah. Okay, yang penting murid dapat hasil pembelajaran apa yang kita inginkan itulah. Baiklah, kalau nak katakan pendekatan, sebenarnya terdapat banyak pendekatan yang KPM ketengahkan sebenarnya. Okay, ini bagi memudahkan proses pengajaran lah, di mana ia bagi memudahkan guru-guru dan murid untuk sama-sama melancarkan proses pembelajaran. Antara pendekatannya adalah yang satu secara dalam talian, dua luar talian dan yang ketiga secara offside lah. Apa itu dalam talian, luar talian dan offside? Okey, kalau secara dalam talian seperti kita tahulah berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara real time lah, secara real time. Apa saya real time nak cakap bahasa Melayu? Secara ikut penjadualan PDPR yang biasa lah. Ya, okey. Okey, guru boleh melaksanakan PDPR melalui ini banyaklah kalau ikutkan medium-medium, guru boleh merekod cara pengajaran dan boleh menghantar video melalui YouTube, audio. Sekarang juga saya yakin dan saya pasti ramai guru menggunakan kaedah menghantar kerja atau maklumat melalui Telegram, betul kan? Itu juga merupakan salah satu pendekatan yang baguslah dan mudahkanlah. Okey, seterusnya adalah PDPR secara luar talian. Luar talian ni pula sememangnya menggunakan peranti seperti komputer, laptop, telefon bimbit. Cumanya tidak memerlukan internet lah seperti macam Google Meet. Kalau secara dalam talian, biasanya kita akan buat Google Meet kan. Google Meet tu yang menyebabkan murid tidak hadir. Kita faham murid susah nak akses internet. Jadi dengan secara luar talian ini, murid dapat mendapat maklumat atau tugasan dengan mudah lah. Kiranya tidak perlu. Okey, contohnya seorang guru itu nak membuat kelas pada pukul 12 tengah hari. Okey, di mana dia buat online. Jadi bagi murid yang tidak dapat akses internet, jadi masalah lah kepada mereka. Jadinya offline ni merupakan salah satu cara lah bagi mudahkan murid yang kurang yang tidak dapat mengakses internet lah. Dan seterusnya adalah secara offside. Apa itu secara offside adalah
kaedah pembelajaran yang berlaku di lokasi seperti di pusat komuniti atau di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara. Okey, apabila dilanda bencana atau wabak. Contohnya kalau macam sekarang COVID-19 ni pun dikira boleh jugalah untuk offsite. Ini adalah pendekatan yang ketiga. Di mana pembelajarannya adalah sama, cumanya dia tidak berlaku di sekolah lah. Okey, pembelajarannya adalah sama. Boleh berlaku secara kendiri atau dengan bimbingan akademik support team yang terdiri daripada kalangan pegawai PBD atau guru sekolah yang dilantik. Ini adalah offsite lah. Jadi dapat ya untuk pendekatan ketiga-tiga pendekatan tu, apa perbezaan antara online, offsite dan offline. Okey, dapat. Okey. Saya harap penonton pun dapat lah. Kerana benda ini sebenarnya kerajaan telah berfikir dan berbincang dan mengambil segenap alternatif untuk memberi yang terbaik kepada anak-anak bangsa kita. Jadi seperti yang kita tahu ada objektif utama melaksanakan PDPR. Jadi Tuan Azhari, apakah kaedah PDPR yang digunakan oleh kementerian untuk mencapai objektif tersebut? Baiklah, antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru-guru adalah dengan cara pembelajaran menggunakan modul dan berasaskan projek. Dan saya yakin guru-guru di luar sana ramai dah menggunakan kaedah menggunakan modul. Kerana menggunakan modul ni bagi saya ia mudah kerana semua murid dapat capai maklumat tersebut tanpa guru perlu risau sama ada kalau murid dapat akses internet sebab mereka dah ada modul yang disediakan oleh guru. Di mana modul tersebut contoh macam guru membuat modul bahasa Melayu di mana objektif pembelajaran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran lah. Okey, di SKP. Lepas tu untuk modul ni guru akan memberikan satu masa untuk murid siapkan dan bila dah sampai waktu penghantaran murid boleh hantarlah sama ada dengan cara biasanya murid boleh menghantar di sekolah. Tinggalkan di pondok jaga pengawal dan guru akan mengambil lah. Jadi bagi saya untuk modul ni lebih mudah kerana saya tahu guru-guru pun banyaklah bertungkus lumus di mana sanggup membuat modul, lepas tu letak di sekolah ataupun ada yang sanggup pergi hantar ke rumah murid-murid. Okey, itu adalah kaedah kaedah menggunakan modul. Okey, berasaskan projek pula adalah di mana dilaksanakan mengikut mata pelajaran atau gabungan beberapa mata pelajaran lah. Okey, berasaskan projek ni saya rasa ada juga yang buat tapi kebanyakannya sekolah menengah lah bagi saya. Terutamanya bagi yang pelajar-pelajar SPM macam tu lah. Okay. Justru untuk guru juga sebenarnya boleh juga melaksanakan kaedah PDP yang lain seperti flip classroom, pembelajaran berasas inquiry, pembelajaran masri, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran penyelesaian masalah. Jadi di sini saya nak tegaskan terdapat antaranya kaedah ni lah penggunaan modul dan berasaskan projek. Guru-guru bolehlah apply dekat murid-murid supaya permasalahan-permasalahan yang seperti kurang capaian internet tu tak ada lagi lah kerana saya rasa menggunakan kaedah ini tak ada masalah untuk murid tanpa mengakses internet sebab kita dah sediakan bahan maujud kan seperti modul, projek untuk diorang buat. Jadi lebih mudah lah sebenarnya. Cumanya untuk cikgu lah kena kena berusaha sikit, kena berhempas pula sikit lah untuk menyiapkan modul tersebut. Maksudnya seorang guru tu perlu lebih perhatikan pada anak-anak murid lah. Maksudnya betul, benda tu perlu lebih berfokus. Tidak boleh dilepaskan sambil lewa macam tu. Betul Tuan? Okey, seperti yang Tuan beritahu, pelaksanaan ini, kaedah ini sudah dinyatakan dan maksudnya benda tu adalah ada satu sistem ataupun telah diaturkan bagi menampakkan mewujudkan PDPR ni lebih teratur dan terancang. Jadi saya nak bertanya pada panel kita iaitu Cikgu Izzati. Berdasarkan cikgu, bagaimanakah dengan prestasi murid-murid sepanjang pelaksanaan PDPR? Okey, prestasi murid. Saya mendapati bahawa prestasi murid semasa menggunakan kaedah PDPR pada fasa 1
kurang efektif berbanding PDPR secara bersemuka kerana segelintir murid yang mempunyai kehadiran yang rendah dia ataupun ada juga yang tidak pernah hadir PDPR mempunyai masalah utama iaitu tidak memiliki gadget ataupun internet. Okey, berbanding kepada pada fasa kini yang mana prestasi murid dia lebih baik kerana bantuan yang telah diberikan oleh pihak kementerian ataupun NGO kepada murid-murid yang tercicir ataupun ketinggalan supaya mereka dapat belajar lebih baiklah. Okey, jadi maksudnya terdapat perbezaan antara fasa-fasa yang di mana pada awalnya mungkin kita pun sendiri tak mampu untuk diadaptasikan dalam kehidupan harian kita. Betul tak cikgu? Maksudnya hari-hari kita bertemu dengan pelajar, hari-hari bertemu dengan murid. Jadi keadaan dan situasinya sangat-sangat jauh berbeza. Sangat berbeza. Okey, alhamdulillah. Okey. Tak apa cikgu. Jadi saya nak tanyalah, bagaimana pula untuk memastikan murid-murid untuk kekal aktif, semangat dan tidak bosan dalam kelas cikgu? Apakah cara yang cikgu gunakan? Sebab seperti kita tahu, PDPR ni sebenarnya kanak-kanak ni dia murid dia seorang, kalau kata sekolah menengah ni dia merupakan seorang remaja, di mana di sekolah rendah dia merupakan seorang budak ataupun kanak-kanak. Jadi mungkin dia untuk dari segi pembelajaran ni dia mungkin tidak fokus ataupun susah untuk aktifkan dia. Jadi macam manakah cikgu buat? Bagi saya untuk memastikan murid-murid kekal aktif dan tidak bosan terutamanya dalam mood kelas, mood PDPR ni adalah saya menggunakan 5 cara. Okey, yang pertama adalah kita tingkatkan interaksi dengan murid. Okey, memandangkan murid dan guru dipisahkan oleh jarak. Okey, jadi interaksi tu antara kedua-dua pihak sangat pentinglah. Sebagai contoh, warm up kelas dengan bertanyakan khabar kepada mereka, sihat ataupun tidak, dah makan ke belum. Okey, ini akan membuatkan mereka merasa lebih selesa dan tidak kekok lah dalam kelas online. Okey, yang kedua adalah kita kawal emosi kita. Okey, sebagai guru adalah sangat menjadi satu tanggungjawab untuk sentiasa berusaha kita mewujudkan situasi yang ceria kepada murid ketika melaksanakan proses pembelajaran ni. Secara tidak langsung situasi yang ceria itu akan mempengaruhi minat murid dalam aktiviti pembelajaran dan dapat mengelakkan perasaan tertekan. Okey, tidak dinafikanlah bahawa pengajaran dan pembelajaran atas talian ni dia membuatkan guru dan murid berasa tertekan lebih-lebih lagi apabila berlakunya gangguan teknikal dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah kita bagi masa, kita memberi masa untuk murid yang ketinggalan ataupun tertinggal. Okey, terdapat pelajar daripada keluarga yang tidak berkemampuan perlu berkongsi gadget untuk menjalani kelas atas talian dan ada juga yang mempunyai akses yang terhad. Okey, dekat situ guru kita kena memainkan peranan dan memahami situasi semua pelajar. Okey, banyak kaedah yang kita boleh buat. Contohnya kita boleh murid boleh hantar gambar kerja sekolah melalui aplikasi telefon kat WhatsApp lah, ataupun memuat naik kerja sekolah melalui Google Classroom. Okay, yang ketiga memberi latihan dalam konteks lah. Okey, yang keempat, ni penting. Kita memberi pujian kepada murid. Okey, pujian-pujian ni didapati bahawa memberi kesan yang positif kepada akademik dan tingkah laku sosial murid-murid lah. Contohnya kita gunakan ayat, bagus anak-anak murid cikgu, macam tu. Okey, walaupun tak dapat belajar bersemuka, awak semua cekap dan cepat faham apa yang cikgu ajar walaupun dalam mood PDPR ni. Yang ketiga, hebatnya awak, hebatnya. Inilah kelebihan kalau kita fokus dalam pembelajaran. Okey, yang ketiga,
Cikgu bangga dengan kelas awak semua ni. Semoga dapat teruskan dengan pencapaian. Okey. Bayangkan perasaan murid-murid tu apabila kita mendengar, bila mereka mendengar kata-kata pujian seperti ini. Kaedah ini akan meningkatkan motivasi, motivasi murid untuk cemerlang dan seterusnya melahirkan perilaku yang positif. Okey, yang terakhir, mengadakan kuis interaktif. Kuis interaktif ni dapati juga berkesan dalam memperkasakan pelajaran atas talian serta memberi petunjuk kepada guru untuk mentaksir sama ada murid-murid ni dia faham atau tak apa yang kita ajar. Okey, sebagai contoh quizzes. Quizzes, word wall ataupun Kahoot. Okey, murid mereka sangat tertarik terhadap kuis seperti ini kerana ada background yang menarik, background yang berwarna-warni, ada muzik dan sebagainya. Okey. Menjawab tak soalan saya? Menjawab. Saya paling suka part di mana dipuji tu. Kalau saya pun dipuji, saya pun rasa bersemangat untuk murid memang teruskan. suka dipuji. Itu sebab dia mengimbau kembali kenangan kita semasa sekolah-sekolah dulu. Kita dipuji, guru pun suka, tapi kadang-kadang begitulah. Okey. Jadi saya ingin bertanya kepada Puan Syazwi. Puan Syazwi masih di sana? Ya, saya di sini. Okey, Puan Syazwi, saya nak tahulah, kita dah tanya pada guru, kita dah tanya pada kita punya pengarah, timbalan pengarah. Jadi boleh tak saya nak tahu sebagai seorang ibu, sebagai seorang parent yang mengikuti, boleh tak Puan mengikut perhatian Puan lah, sejauh manakah PDPR ini memberi kesan terhadap kehidupan harian pada Puan dan anak-anak Puan? Nak dikatakan ianya bagi impak yang positif sebenarnya. Sebab masa ni lah kita sedar betapa pentingnya ibu bapa ni terhadap pelajaran anak-anak dengan memainkan peranan yang aktif. Okey, kita mengambil tahu perkembangan anak-anak kita di rumah. Masa ni lah kita kenal. Masa ni lah kita kenal perangai anak-anak kita. Saya tak nafikan, memang saya juga sibuk bekerja kat rumah. Tetapi kalau ada masa terluang tu, saya bantu juga anak-anak saya menyemak jadual waktu PDPR, tengok buku-buku rujukan dan buku nota mereka dan tak lupa juga untuk menyemak tugasan yang diberikan oleh guru lah. Secara tidak langsung ini akan mengeratkan lagi hubungan saya dengan anak-anak saya. Selain itu juga ialah ibu bapa kan orang yang paling terdekat dengan anak-anak pada waktu sekarang ni kan. Jadi kita seharusnya dapat lebih mengawal lah masa anak-anak kita tu. Zaman sekarang kan zaman teknologi, macam-macam tarikan yang ada, contohnya permainan dalam talian, media sosial dan macam-macam lagi. Maklumlah anak-anak kita asyik dengan gadget senyap-senyap, kita kurang pasti adakah mereka belajar secara offline ataupun sedang melayari media sosial ketika waktu PDPR ini dijalankan. Andai kata anak-anak semuanya punya gadget sendiri, sekali kita masuklah dalam grup WhatsApp atau Telegram saja anak-anak kita dalam masa seminggu sekali ke untuk kita melihat adakah anak kita ni pernah diseru oleh cikgu kerana tidak siap kerja ke atau sebab tidak hadir kelas online atau tak hantar tugasan yang diberikan. Jadi itu sajalah saya rasa dalam pemerhatian saya. Oh, okey. Terima kasih Puan Syazwi. Nampaknya Puan Syazwi walaupun berkejaya tapi mampu dan sanggup berhadapan dengan anak, membantu anak walaupun PDPR ni sebenarnya kadang-kadang agak mengganggu masa kita juga. Betul lah Puan Syazwi? Alhamdulillah, syukur. Okey, jadi saya ada soalan kepada kita. Itu bukan sepada soalan, saya nak tanya sedikitlah pandangan daripada Tuan Azhari. Jadi pada Tuan, apakah pandangan Tuan terhadap perkara yang tersebut? Okay, baiklah. Sebenarnya kami telah banyak mendapat rungutan-rungutan ataupun lebih daripada simpati. Kami simpatilah dengan permasalahan yang berlaku. Sebenarnya kami di KPM memandang serius terhadap perkara ini. Malah satu kajian berkaitan pandangan ibu bapa mengenai PDPR ini telah pun dijalankan.
Baiklah, hasil daripada kajian tersebut mendapati rata-rata ibu bapa meminta agar pihak kementerian dapat memperhalusi masalah PDPR yang berlaku sebelum ni. Yalah, kami pun fahamkan situasi yang berlaku sekarang. Antara keluhan ibu bapa adalah yang kami terima seperti jadual belajar yang padat serta lambakan kerja sekolah. Jadi kita tahu kalau kita tengok dekat media sosial ramai kan yang tertekan kerana yalah, cuba bayangkan kalau anak-anak itu ramai, okey, dalam satu keluarga anak-anak itu ramai, lepas tu seorang anak ni tugasannya ada 2, 3, 5 tugasan. Lepas tu yang anak yang lain juga sama. Jadi di situlah lambakan tugasan. Tapi itulah kita pun itu dah bidang tugasan guru. Jadi kita tidak tahu kan sebab apa dia orang bagi tugasan macam tu. Jadi seterusnya malah ada juga segelintir ibu bapa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi mereka rasa terbeban untuk membantu anak-anak mereka dalam menyiapkan kerja sekolah. Okey, kami juga ambil maklum terhadap perkara ini. Sebenarnya kami telah memberikan kebebasan kepada pihak sekolah untuk menentukan kaedah. Macam kaedah saya kata tadi, berdasarkan modul ataupun berdasarkan projek. Jadi saya rasa tiada permasalahan lagi lah sebenarnya kalau kita dapat ikut kaedah yang dinyatakanlah oleh KPM tersebut. Justru kami juga sedang berusaha untuk memberikan peruntukan atau bantuan khas kepada sekolah-sekolah yang mempunyai kekangan lah seperti masalah data internet, telefon kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan atau B40. Okay, insyaAllah. Tapi buat masa ini kita kena sama-sama dan semangatlah untuk tempui masalah ini. Kami tidak hanya duduk diam sebenarnya. Kami dengar saja keluhan, rungutan. Kami cuba sehabis baik. Kalau boleh kami juga tak nak ada permasalahan seperti ini. Kami nak biarlah sama ada guru, ibu bapa ataupun murid berasa seronok. Jadikan PDPR itu merupakan satu alternatif baru di zaman teknologi yang semakin berkembang ini supaya mereka tidak rasa terbebanlah dengan PDPR ini. Okey, terima kasih Tuan. Jadi kita dapat tahulah kan Tuan masalah dari segi penjadualan ke, maksudnya student macam tadi cikgu pun ada beritahu student yang mempunyai mungkin tak ada masalah internet, ada student yang tak masuk kan. Jadi saya nak tanya lagi pada Tuan, jadi apakah solusi yang perlu dipraktikkan buat masa kini bagi memastikan pelaksanaan PDPR ini dapat berjalan dengan lancar? Okay, baiklah. Terima kasih moderator. Okey, sebenarnya terdapatlah pelbagai solusi yang boleh dipraktikkan terutamanya kepada ibu bapa, guru dan pentadbir. Baiklah, bagi melancarkan. Okey, kini saya nak menjawablah pertanyaan bagi diskusi kita pada hari ini. Okey, bagaimana kita nak melancarkan? Okey, bagaimana ibu bapa, guru ingin melancarkan pelaksanaan PDPR itu? Okey, di mana ibu bapa kena main peranan yang penting lah. Okey, satu peranan ibu bapa adalah belajar mengenai aspek teknikal. Di mana ibu bapa kena tahu PDPR ini mesti kena ada peranti. Sekurang-kurangnya telefon lah. Okey, kalau tak dapat nak online, sekurang-kurangnya guru dapat menghantar bahan secara offline melalui Telegram. Jadi ibu bapa ni janganlah sambil lewa. Sekurang-kurangnya faham situasi anak itu ingin belajar melalui PDPR. Sekurang-kurangnya jika handphone pakai telefon bimbit ibu atau ayah pun sudah memadai sebenarnya. Jadi ibu bapa perlu belajar mengenai aspek teknikal yang diperlukan di dalam inilah mod PDPR ini. Seterusnya ibu bapa juga perlu susun jadual anak-anak dan juga jadual mereka sendiri lah, di mana supaya apabila anak-anak itu mempunyai kerja sekolah, ibu bapa tahulah, okey, untuk hari ini anak saya ada kerja sekolah ini, ada kerja sekolah ini. Jadi tidak hanya bergantung pada murid itu saja. Kadang-kadang murid ni juga, anak-anak juga suka ambil kesempatan. Selagi ibu bapa tidak mengarahkan, selagi itu dia tak buat kerja. Betul tak? Betul tak cikgu? Macam itulah biasa yang saya dengar. Jadi ibu bapa ni kena tahu. Kena tengok jadual mereka sendiri dan jika ada masa terluang, cubalah tengok-tengok anak-anak tu dah siap ke kerja sekolah. Jadi kita kena inilah mengikutilah perkembangan anak-anak tu. Okey, seterusnya menyediakan ruang yang kondusif. Okey, kenapa perlunya menyediakan ruang yang kondusif adalah kerana ini bagi mengelakkan gangguan kepada anak-anak untuk hilang fokus semasa mengajar. Okey, semasa mengajar. Jadi ibu bapa ni perlulah menyediakan ruang yang kondusif, terutamanya jauh, yang penting lah
Yang penting tempat itu jauh daripada bunyi-bunyi persekitaran. Okey, apa itu bunyi persekitaran? Contohnya gangguan daripada suara-suara luar, dan terutamanya kalau dalam rumah ini adalah daripada bunyi-bunyi televisyen. Televisyen lagi kalau ada yang ada adik kecil tu buka kartun pula, memang hilanglah fokus kalau untuk kita nak belajar ni. Jadi kalau boleh sediakanlah ruang kondusif walaupun kecil, sekurang-kurangnya mampu bagi anak-anak itu fokus untuk belajarlah. Okey, seterusnya peranan ibu bapa juga adalah perlunya memberikan kerjasama sepenuhnya. Okey, kerjasama tu tidak hanya pada anak-anak, malah kerjasama itu juga turut berlaku antara ibu bapa dengan guru. Okey, di mana ibu bapa ini perlulah bertolak ansur dengan guru. Okey, tak perlulah kita nak macam marah-marah, macam kita nak berdendam lah. Macam cikgu ni hantar kerja banyak. Kita kena faham sebenarnya keadaan guru. Kita kena faham lah. Okey, itu dah bidang tugas mereka. Mereka juga nak mengajar anak kita kan. Okey, jadinya perlu juga ada sikap beri dan terima, give and take. Itu penting. Dan seterusnya, ibu bapa juga perlu mempunyai sikap empathy. Sikap empathy ni di mana kita faham bidang tugas guru lah. Maksudnya kita kena memahami tanggungjawab dia. Macam tu. Dan seterusnya, memberi masa kepada guru sekiranya lewat beri tugasan atau bahan. Janganlah kita marah kalau, okey, biasanya kalau kelas pukul 11, ibu bapa akan menjangkakan tugasan tersebut akan dihantar tepat pada waktunya. Maksudnya kita tak perlulah mempunyai sikap macam tu. Kita kena tahu mod PDPR ini bersikap bebas. Dia macam tak tertumpu pada satu masa. Jadinya berikanlah masa kepada guru itu untuk menghantar tugasan. Sebab guru ni juga mempunyai anak-anak dekat rumah. Ada juga anak yang masih bersekolah, mereka juga perlu mengajar anak mereka. Jadi kita kena fahamlah dan memberikan masa kepada guru. Okay, seterusnya juga memaklumkan kepada guru tentang kekangan yang dihadapi. Ini pentinglah. Sekiranya kalau ibu bapa itu mempunyai kekangan dari segi capaian internet, seelok-eloknya bagi tahu guru bahawa untuk kelas hari ini, contoh kalau anak tu tak dapat masuk Google Meet, bagi tahulah maaf kami tidak dapat capai internet yang baik. At least sekurang-kurangnya lah guru tahu dan guru ambil maklum lah. Untuk macam tugasan-tugasan yang tidak dapat hantar seperti waktu yang ditetapkan, perlu juga bagi tahu. Sekurang-kurangnya guru mengetahuilah apa permasalahan yang berlaku. Sebab kita tahu untuk pandemik ni banyak masalah dari segi psikologi, sosial dan macam-macam lah. Sekurang-kurangnya pihak ibu bapa kena maklumkan pada guru atau pihak sekolah. Okey, itu baru peranan ibu bapa. Okey, untuk peranan guru pula. Untuk peranan untuk peranan guru pula. Okey, guru juga boleh menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan sesuai dengan kaedah PDPR digunakan. Kenapa ini penting bagi melancarkan pelaksanaan PDPR adalah supaya kita ingin memastikan semua murid dapat menyertai pembelajaran sama ada secara online ataupun offline. Kita ingin murid dapatlah pembelajaran yang kita lakukan. Okey, contoh sekiranya kalau untuk seorang guru ini, kalau dia tahu untuk satu kelasnya ada masalah capaian internet, ada yang okey, ada yang tidak okey. Jadi guru tersebut kena gunakan satu kaedah yang lebih baiklah supaya semua murid dapat belajarlah dalam PDPR ini. Contohnya guru boleh buatkan modul. Modul tu lagi mudah. Guru tak payah risau sama ada murid dapat menyertai kelas ataupun tak, tiada masalah capaian internet ataupun tak. Guru hanya memberikan modul saja dan guru hanya monitor melalui grup WhatsApp ataupun Telegram. Itu dah memadai. Okey. Seterusnya kalau ada tugasan-tugasan lain juga, guru juga boleh menghantar link kepada murid-murid ke ataupun rekod video dan hantar kepada murid-murid. Kiranya itu adalah kaedah yang mudah untuk dicapai dan diakses oleh murid lah. Okey, tiadalah permasalahan-permasalahan yang rumit lagi. Okey, seterusnya peranan guru juga adalah perlu menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Okey, kita tahu untuk mod PDPR ini sukar sebenarnya untuk kita melakukan pentaksiran kepada murid. Okey, jadinya untuk pentaksiran yang disyorkan adalah
Okey, contoh macam kuis dan latihan. Kita tahu guru-guru sekarang ramai menggunakan Kahoot, Quizizz kan macam Google Form. Jadi saya rasa untuk kaedah pentaksiran menggunakan aplikasi-aplikasi ini amat sesuai lah bagi guru untuk mencapai pencapaian murid sebab ada murid itu dapat capai tak objektif pembelajaran. Sebab kita tahu kan sekarang ni macam-macam aplikasi yang ada. Kalau dulu sebelum PDPR kita tak pernah tahu pun wujudnya Quizizz, tak pernah pun wujudnya apa yang terbaru ni saya tahu Bluecat. Bluecat tu apabila PDPR ini terjadi PDPR ini bermacam-macam kemudahan. Jadi seorang guru itu perlulah belajar. Kalau tak tahu belajar dan menggunakan kaedah inilah sebagai pentaksiran. Okey, bagi melaksanakan PDPR supaya ia berjalan dengan lancar. Okey. Dan seterusnya adalah ibu bapa juga guru juga perlu berbincang dengan ibu bapa. Maksudnya kena saling menyokong antara satu sama lain lah. Macam saya kata tadi, sikap empati dalam diri. Guru kena faham apa masalah yang dihadapi oleh murid dengan ibu bapa, apa masalah ibu bapa kena faham apa masalah yang dilalui oleh murid oleh guru. Jadi kena saling memahami supaya, dan saya yakin bila kita saling memahami antara satu sama lain, barulah pelaksanaan PDPR itu berjalan dengan lancar. Tiada lagi mulut-mulut yang akan berkata-kata yang tidak baik. Baiklah. Okey, untuk peranan seterusnya, peranan yang terakhir adalah peranan pentadbir. Untuk pentadbir ni adalah amat penting dalam satu organisasi, terutamanya di sekolah ini. Okey, pentadbir ini memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan untuk mengelakkan pertindahan masa antara mata pelajaran dalam bakal kelas. Okey, inilah permasalahan yang saya terima rungutan hasil daripada kajian yang kami buat. Rungutan biasanya kami dengar adalah lambakan kerja, okey, lambakan tugasan. Okey, kita jangan lihat seorang keluarga itu mempunyai seorang anak. Cuba kita lihat satu keluarga itu, sebuah keluarga itu mempunyai 5 orang anak yang bersekolah dan terpaksa melaksanakan PDPR. Jadi memanglah satu keluhan lah, satu bebanan bagi mereka. Lagi-lagi kalau mereka kurangnya peranti dan tiada capaian internet, itu bukan permasalahan. Jadi peranan pentadbir ini perlu susunkan, perlu teliti dalam pelaksanaan PDPR ini. Janganlah, kalau boleh, elakkanlah pertindahan masa antara mata pelajaran itu supaya bebanan kerja dapat dikurangkan. Okey, seterusnya sama juga penyediaan jadual. Jika kita menyusun jadual yang baik, tiadalah berlakunya pertindahan kerja. Lagi pula untuk mod PDPR ini, jadual kita adalah fleksibel. Kita tidak tertumpu pada satu masa sahaja. Jadinya dia maksudnya macam jadual itu bebas. Kita bukan seperti PDPC biasa dari pukul 7 sampai pukul 1. Bukan, kita bebas. Kalau boleh, ini yang memberi peluang kepada kita untuk memudahkan atau mengurangkan bebanan tindahan kerja. Maksudnya sebab kita bersifat fleksibel. Jadi yang kalau dulu mengikut pada satu masa, sekarang ni dia jadi kita bebas lah. Maksudnya kalau ikutkan tiada lagi lah permasalahan seperti saya ada kelas ni, kejap lagi saya ada kelas ni, tak boleh, saya tak boleh join. Tiada lagi masalah macam tu. Sebab kita mod PDPR ni adalah bebas. Okey, dan seterusnya adalah PDPR juga perlu, maafkan saya, pentadbiran. Pentadbiran perlu memantau PDPR yang dijalankan dan memberikan sokongan yang bersesuaian kepada guru. Okey, pentadbiran ni pentinglah untuk memantau PDPR yang dijalankan oleh guru supaya apa yang disampaikan oleh guru itu dapat diterima oleh murid dengan berkesan. Justru yang paling penting adalah pihak pentadbir perlulah memberikan sokongan kepada guru. Kita jangan hanya mengarahkan, okey, ini jadual kamu buat PDPR. Kita kena faham, masa guru ini diorang terlalu banyak benda nak kena lakukan. Contoh kalau bayangkan seorang guru itu adalah perempuan. Mereka bukan hanya mengajar. Kalau di rumah, mereka mengajar, mereka kena membuat kerja rumah, mereka kena, kalau ada anak kecil, mereka kena ajar anak mereka. Jadi dengan sokongan-sokongan moral inilah dapat lagi memberikan semangat dan berikan kesungguhan dalam diri seorang guru itulah. Baru diorang rasa macam, ini dah bidang tugas aku kena lakukan
benda ini. Jadi bagi saya itulah peranan pentadbir yang perlu dilaksanakan. Jadi mengikut ketiga-tiga peranan ini, ibu bapa, guru dan pentadbir bagi saya dia amat penting. Okay, ingat amat penting sekali. Sekiranya tiga-tiga peranan ini tidak dimainkan dengan betul, maka pelaksanaan PDPR itu memang tak akan jadi dengan baik. Memang bagi saya akan mempunyai permasalahan yang banyak lah. Jadi perlu ikutnya tiga peranan ini. Peranan ibu bapa, peranan guru dan peranan pentadbir bagi melancarkan melancarkan pelaksanaan PDPR itu dengan berkesan. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Dengan begitu jelas Tuan Azhari telah berkata tadi dengan tiga benda itu dari segi pentadbiran, dari segi ibu bapa dan dari segi guru. Apa yang saya dapat simpulkan di situ, sebenarnya pentadbir ni adalah satu motivasi kepada guru-guru untuk terus melaksanakan PDPR supaya guru ni orang kata dia ada semangat, macam Tuan Azhari kata tadi, kita kena ada semangat, guru kena ada semangat untuk mengajar anak bangsa. Dan sebenarnya ibu bapa juga boleh juga menjadi seorang yang motivasi, iaitu kepada anak-anak mereka sendiri. So itulah peranan sebenarnya untuk membangun satu masyarakat ni. Setiap daripada diri kita perlu melakukan ataupun melaksanakan peranan masing-masing. Okey, seterusnya saya ingin bertanya lah, sama ada baik Cikgu Izzati ataupun Puan Syazwi sendiri, mungkin Cikgu ataupun Syazwi ada pandangan sendiri untuk memastikan pelaksanaan PDPR. Okey. Saya mula dulu ya. Pada pendapat saya lah ya, sebagai ibu bapa ni, kita haruslah jaga rutin harian anak-anak kita tu. Yalah, sebab mereka ada depan mata kita. Sebab ada segelintir anak-anak yang rutin tidur hariannya tak betul. Malam berjaga dan siang pula tidur. Sebabkan melayari internet atau gadget ni. Tindakan kita sebagai ibu bapa ni adalah untuk menyantuni anak-anak kita sendiri. Macam saya akan bersikap tegas. Pada setiap malam, tepat pada pukul 10, saya akan memastikan anak-anak saya ni akan kembalikan phone mereka kepada saya. Maksudnya tepat je pukul 10, mes ini, telefon, mes ini, saya akan simpankan untuk mereka. Dengan cara ni mereka dapat memastikan mereka tidur awal lah untuk kelas pada keesokan harinya. Saya juga akan memberikan masa terluang untuk mereka melakukan aktiviti yang mereka suka. Tetapi dengan syarat supaya mereka masuk ke kelas dan menyiapkan tugasan dahulu. Cara ni je dapat mendisiplinkan anak-anak saya dalam kelancaran proses PDPR ini. Itu sahajalah. Okay, bagaimana pula dengan Cikgu Izzati? Okey, pada pandangan saya lah ya, untuk memastikan PDPR dapat berjalan dengan lancar, adalah salah satunya adalah persediaan. Persediaan PDPR merupakan salah satu perkara yang sangat-sangat penting agar sesi pembelajaran murid dapat belajar dengan lebih baik. Persediaan yang pertama adalah dari segi akses internet. Perkara penting untuk memastikan pelajar dan guru dapat melaksanakan PDPR dengan lebih baik ialah perlu adanya akses internet yang kukuh. Ia merupakan perkara yang penting kerana platform seperti Google Meet ataupun Zoom memerlukan internet yang stabil lah. Yang kedua, persediaan dari segi peranti mudah alih. Berhubung dengan guru, murid perlulah perlu ada, wajib ada peranti mudah alih. Tak kiralah sama ada laptop ataupun telefon pintar, dia juga digunakan untuk mengakses bahan pelajaran yang dihantar secara dalam talian. Jadi kita pun telah dengar pendapat Puan Syazwi, kita telah mendengar sendiri pendapat daripada Cikgu Izzati sendiri, dan diharapkan para penonton, para ibu bapa, para tuan dan puan, diharapkan segala pandangan dan cadangan yang
dilontarkan ataupun diutarakan oleh panel-panel kita yang hebat semua ni, kita dapat memberikan manfaat kepada ibu bapa, guru dan semualah yang berada di luar yang sedang berusaha bertukar lumus dan bersungguh-sungguh dalam mendepani pengajian secara atas talian ini, ataupun lebih tepat lagi kita bagi PDPR. Sebabnya mungkin yang sedang melihat ni mungkin ada juga frontliner kita sendiri, mungkin juga seorang guru, mungkin juga seorang ibu tunggal, kita tak pasti. Tapi saya mengharapkan pembincangan ini, diskusi ini mampu memberikan satu impak ataupun mampu memberikan mampu menjawab segala persoalan yang berada di minda anda. Okey, sebelum saya mengakhiri lagi lah, Tuan Azhari sebagai Timbalan Pengarah Pendidikan Malaysia. Jadi sebelum kita akhiri diskusi ni pada hari ini, mungkin Tuan boleh membuat sedikit saja kesimpulan yang mengenai topik yang dibincangkan pada hari ini. Baiklah moderator. Sebenarnya saya ada tertinggal lagi satu peranan itu. Kalau kita ikutkan peranan ibu bapa, peranan guru dan peranan takbir memang penting. Lagi satu yang pentingnya adalah peranan murid itu sendiri. Sekiranya murid tidak mahu peranan yang penting, memang tidak bolehlah untuk melaksanakan PDPR itu. Jadi bagi ibu bapa di luar sana atau guru-guru, okey, untuk murid-murid dan anak-anak lah, okey, pentingnya peranan mereka, anak-anak ini adalah kita kena, murid itu sendirilah kena ada rasa nak belajar, minat belajar, bersungguh untuk belajar. Jika kita tiada rasa minat untuk belajar, itulah yang saya katakan boleh hilang fokus di dalam kelas. Di mana saya tahu ada juga suara-suara guru yang berkata apabila melaksanakan PDPR menggunakan Google Meet, guru memanggil anak murid itu tapi tiada murid tak menyaut, tiada sahutan. Kita tahu mana hilang anak murid tu kan. Okey, jadi kita boleh tahu di situ. Sekiranya kalau kita minat, murid itu minat untuk belajar, tak kisah apa kaedah yang digunakan, dan tentu murid itu boleh terima, boleh seronok untuk belajar. Jadi kalau diri sendiri tiada minat, jadi macam itulah. Bila buat Google Meet, anak murid hilang. Tidur ke, keluar ke, kita tak tahu kan. Tak dapat kesan. Jadinya satu peranan murid itu kena ada rasa minat. Okey, minat. Kedua, kenalah bertanggungjawab sebagai anak murid. Itu dah memang tanggungjawab kita. Kita kena menuntut ilmu. Okey, untuk ilmu tu adalah fardu ain. Jadi wajiblah untuk kita menuntut ilmu. Ini juga peranan ini bagi murid ni juga adalah pentinglah. Kita kena faham. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Okey, murid-murid ini kita kena faham. Sekiranya kita bertanggungjawab, kita mainkan peranan yang penting, ini bagi memudahkan juga pelaksanaan PDPR itu. Terutamanya kepada guru. Kita kena faham keadaan guru, betapa sukarnya mereka untuk menyiapkan BBM, terutama PDPR ini kan. Macam-macam benda diorang kena siapkan bagi murid-murid untuk mencapai objektif pembelajaran lah. Betul ya Cikgu Zati? Okey. Betul. Jadi anak murid itu sendiri perlu mainkan peranan lah, kena bertanggungjawab, kena ada rasa minat. Kalau boleh kena kongsi dengan ibu bapa. Okey, hari ni jadual apa. Jangan kita sendiri, jangan murid tu kalau boleh jangan sendiri-sendiri. Itu yang boleh ibu bapa tidak tahu waktu anak bila kelasnya. Kalau boleh apa-apa juga tugasan yang murid dapat, apa juga contoh waktu-waktu kelas kena beritahu ibu bapa lah. Senang untuk ibu bapa monitor sekiranya hari ini murid anak ada kelas. Ibu bapa tahulah. Biasanya murid-murid ni kan kena parents push dulu baru dia nak. Itulah masalahnya. Jadi peranan murid juga adalah penting. Okey, berbalik pada soalan. Berbalik daripada ni tadi moderator suruh saya simpulkan, maaf lari sikit. Tak apa. Benda tu sebenarnya perlu sebenarnya. Betul. Sebab kita penambahan supaya mungkin ada yang tak bertanya. Mungkin ada yang nak tanya tapi tuan memberitahu, so maksudnya benda tu jelas. Okey? Okey, teruskan kesimpulannya. Sekejap je dah tak rasa dah sampai kesimpulan. Itulah. Bagi saya untuk kesimpulan berkaitan tajuk kita pada hari ini iaitu peranan ibu bapa dan guru bagi memastikan pelaksanaan PDPR itu benar lancar. Okey, apa yang saya boleh rumuskan di sini adalah cabaran PDPR ini harus ditangani bersama.
di mana pandemik COVID-19 yang muncul tanpa diduga ini telah memberi kesan mendalam kepada sektor pendidikan lah terutamanya, walaupun kita tahu pada sektor ekonomi perkilangan juga terbeban mempunyai permasalahan, tapi bagi saya yang berada di Kementerian Pendidikan Malaysia ini amat pentinglah bagi sektor pendidikan di seluruh dunia inilah terkesannya, bukan di Malaysia saja, di negara-negara luar pun terkesan juga. Okey, walau apa pun cabaran, KPM akan terus berusaha dalam memberikan yang terbaik kepada generasi pewaris negara lah. Okey, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam berganding bahu bersama-sama berusaha untuk bersedia menghadapi PDPR dan suasana tidak menentu ini. Okey, semua pihak perlu bertoleransi antara satu sama lain lah. Okey, sama ada guru, ibu bapa, murid itu sendiri serta pihak KPM agar anak-anak pada masa kini mendapat pendidikan yang terbaik dan akan menjadi bekalan buat mereka pada masa akan datang. Okey, apa yang kami boleh katakan, kami di Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah kami tidak sempurna tetapi kami cakna dan sentiasa ikhlas dan berusaha. Okey, baiklah. Kata-kata ini bukan hanya untuk KPM, malah untuk guru dan ibu bapa sendiri juga boleh gunakan kata-kata ini. Di mana kita kena sama-sama cakna dan sentiasa ikhlas berusaha. Okay, berusaha apa? Berusaha untuk melaksanakan PDPR bagi melancarkan proses inilah pergerakan PDPR bagi sektor pendidikan inilah. Kita kena sama-sama cakna dan sentiasa ikhlas berusaha lah. InsyaAllah. Semoga kita diberi apa namanya? Kemudahan lah. Kemudahan dipermudahkan urusan. Itu saja. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Orang kata ucapan yang amat bagi saya mungkin agak simple tetapi yang disimpulkan tu begitu padat sekali. Okey, seterusnya sebelum saya mengakhiri lah, tidak manis ataupun tidak cantik jika hanya tuan saja yang memberi kata-kata terakhir. Jadi saya ingin bertanya kepada sama ada Cikgu Izzati ataupun mungkin Puan Syazwi. Tak apa, kita bermulakan dengan Cikgu Izzati lah dahulu. Okey, Cikgu Izzati, mungkin Cikgu ada penambahan ataupun kata-kata terakhir atau mungkin satu harapan daripada Cikgu Izzati sendiri kepada anak-anak bangsa di luar sana. Okey, kata-kata harapan. Okey, saya berharap agar selepas ini mood PDPR akan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih baik. Banyak lagi perkongsian yang akan dikongsi oleh tak kisahlah daripada siapa-siapa, daripada pihak atasan ke, daripada rakan-rakan kita sendiri ke, kita dapat guna dengan lebih baik, okey, agar pembelajaran anak-anak murid tidak ketinggalan lah. Sayang tau sebab kesian kepada mereka. Berbanding dengan zaman kita dulu, zaman sekarang adalah zaman yang sangat-sangat mencabar, bukan sahaja kepada guru tapi kepada anak-anak murid kita. Ya. Itu je lah. Okey, terima kasih Cikgu Izzati. Harapannya tu mungkin bukan kata daripada mulut, saya mendengar pun daripada hatinya sendiri. Kita boleh tahu benda tu sebagai seorang guru ya. Itulah harapannya. Okey, jadi itu daripada kata-kata harapan daripada seorang guru. Jadi saya ingin mendengar daripada kata-kata seorang ibu yang sangat hebat, yang berkejaya tapi mampu menguruskan anak-anaknya dengan jaya. Jadi Puan Syazwi, sedikit kata-kata ataupun pendapat yang selebihnya. Okey, saya tak ada banyak sangat harapan saya lah. Okey, tapi buat ibu bapa macam saya, teruskan menjadi ibu bapa yang hebat dan ingin buat yang terbaik untuk anak-anak kita dalam memainkan peranan aktif dalam memberitahu perkembangan anak-anak kat rumah. InsyaAllah, mohon ibu bapa semua berganding bahu membantu pihak sekolah dan juga guru dalam proses melancarkan PDPR ni.
dan setiap mata pelajaran dalam masa yang sama mengekalkan persekitaran dan kesejahteraan emosi keluarga kita sendiri. Itu sahajalah. Terima kasih. Okey, sama-sama Puan Syazwi. Begitu ringkas tapi dia mengingati kepada semua yang menonton ni. Okey, sebelum saya mengakhiri, sebenarnya di awal diskusi kita tadi saya telah menyatakan bahawasanya jika ada terdapat sebarang persoalan, sebarang perkara ataupun isu yang ingin diutarakan ataupun diketengahkan, jadi bolehlah komen. Jadi kita telah memilih beberapa soalan dan soalan pertama ni agak menarik sebenarnya, di mana ia bertanya bagaimana jika jadual anak-anak saya bertindan. Okey, jadi untuk soalan ni saya rasa panel kita sendiri boleh menjawab. Okay, saya. Okey, terima kasih cikgu. Okey, bagaimana jika jadual anak-anak ibu bapa bertindan? Okey, kinilah zaman yang boleh dikatakan lebih mudah berbanding daripada zaman-zaman mak-mak kita dulu. Okey, banyak sangat kemudahan yang boleh dilakukan oleh guru di mana guru boleh record Google Meet semasa guru mengajar. Dah habis mengajar tu kita boleh kongsi video rakaman kepada anak-anak murid. Yang tertinggal tu boleh tengok balik. Yang dah join kelas tu boleh tengok juga. Okey, murid boleh tonton video tersebut pada masa-masa tertentulah, maka tiada masalah jadual waktu anak-anak bertindan. Dan ibu bapa juga tak perlu risaulah tak perlu risau yang mana saya sebagai guru tak kisah ataupun lebih menggalakkan murid-murid untuk WhatsApp ataupun PM tepi. Katakan PM tepi saya untuk bertanyakan soalan yang mereka tidak faham tentang pembelajaran. Okey, saya tertarik dengan PM tepi. Sebenarnya seorang guru ni boleh dikatakan macam ibu bapa kedua kepada anak-anak murid kita. Ya, betul. Jadi pendekatan itulah yang kita nak anak-anak murid tu rasa supaya dia lebih dekat dan lebih senang untuk mempelajari apa yang diajari, betul? Betul. Okey, saya tertarik dengan benda tu. Maksudnya kita sendiri sebagai seorang guru mendidik anak bangsa kita sebagai anak kita sendiri. Terima kasih Cikgu Izzati. Okey, untuk soalan yang kedua ni. Soalan yang kedua ni saya rasa juga menarik sebabnya soalannya berbunyi macam ni. Sesuai atau tidak PDPR dibuat pada waktu malam? Okey, jadi untuk yang soalan sebegini saya rasa wajarnya panel kita, mungkin Tuan Azhari boleh menjawab soalan seperti ini. Okey, baik. Terima kasih moderator. Okey, untuk persoalan sebegini, saya rasa bukan saya sahaja yang berpendapat bahawa untuk melakukan atau melaksanakan PDPR pada waktu malam ini amat kurang sesuai sebenarnya. Saya yakin memang ramai setujulah dengan saya ni. Okey, sebab apa saya katakan PDPR tidak sesuai dilaksanakan pada waktu malam? Kerana pada waktu malam itu adalah waktu istirahat. Okey, setelah belah paginya kita berpenat lelah bekerja, melakukan urusan seharian, tibalah waktu malam untuk kita beristirahat. Okey, walaupun PDPR itu mod PDPR adalah fleksibel, tapi kita ingat fleksibel itu tidak bermakna seorang guru itu boleh melaksanakan PDPR sesuka hati mereka. Kita juga kena faham waktu malam itu adalah waktu untuk kita meluangkan masa dengan keluarga. Okey. Cuba bayangkan kalau satu keluarga itu mempunyai yang berkerjaya. Waktu siang mereka tidak dapat berjumpa, anak-anak tinggal di taska, okey, ibu bapa bekerja dan malam masa untuk mereka berkumpul. Mesti mereka nak seronok-seronok, tengok TV sama-sama, borak-borak. Tapi kalau bayangkan kalau PDPR itu dibuat pada waktu malam. Lagi-lagi nanti stres lah kalau PDPR waktu malam ni. Bagi saya kurang sesuai lah. Tapi kalau nak juga buat PDPR waktu malam, boleh. Tapi mod PDPR adalah secara offline. Dan waktu tugasan serahan itu perlulah diberikan masa yang lebih panjang.
jangan buat malam itu, waktu malam itu juga perlu dihantar. Itu tidak elok lah. Kalau nak buat waktu malam boleh, kita berikan masa kemungkinan 2-3 hari boleh hantar tugasan tersebut. Kalau nak buat online, tidak sesuai lah nak buat Google Meet waktu malam. Kita kena faham lah situasi antara kita. Saya faham juga guru itu juga mempunyai keluarga tersendiri. Ada anak, mesti masing-masing nak luangkan masa kan. Jadinya, itulah bagi saya, kalau boleh elakkanlah PDPR pada waktu malam. Walaupun ia fleksibel. Banyak lagi masa pada belah siang. Jadi saya rasa PDPR itu, itulah kalau boleh elakkanlah pada waktu malam. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Azhari. Saya mungkin untuk ni saya berpendapat sebegitu juga, sebabnya mungkin ada di kalangan ibu bapa yang sedang mendengar ni mungkin pergi kerja pagi, balik malam ataupun frontliner sendiri. So jadi malam tu adalah waktu rehatnya. Jadi mungkin tidak wajar, bukan kata tidak boleh tapi mungkin tidak wajar, dan mungkin ada alternatif yang sebagaimana Tuan Azhari telah memberitahu tadi. Okey, alhamdulillah majlis ataupun diskusi kita, majlis ilmu lah senang kita kata, adalah sudah sampai ke penghujungnya. Jadi dengan soalan-soalan tadi saya berharap supaya anda, apa yang berlaku di minda anda, apa yang berlaku, persoalan-persoalan yang timbul sepanjang proses PDPR ini berlangsung, harap terjawablah dengan adanya diskusi ini, dengan adanya dua soalan je pertanyaan. Dua soalan saja. Gila tak tanya banyak. Mungkin ada lagi. Ada soalan lagi, kita boleh buka lagi sebab moderator sendiri, bukan moderator, maafkan saya, panel sendiri yang memohon soalan tersebut. Sebab bukan senang kita nak berdiskusi macam ni. Ya betul, bukan senang. Saya pun masih menunggu sebab menarik. Sebenarnya agak susah untuk kita sekarang ni untuk bertemu memang sukar, amat-amatlah sukar. Tapi melalui teknologi yang kita ada ni, kita perlulah guna sebaik mungkin, betul? Betul. Okay, nampaknya soalan tu pun dua, sebabnya yang tadi pun boleh dikatakan hampir sama. Jadi kita pilih yang mana mungkin kita kata majority yang bertanya. Okey, jadi soalan kita pun kita dah jawab dua persoalan tersebut, dan saya harap jelas, sebabnya yang memberikan jawapan tu bukanlah orang yang baru setahun jagung dalam dunia pendidikan. Okay, jadi terima kasih yang menonton, dan jutaan terima kasih kepada panel-panel kita itu. Terima kasih Tuan Azhari sebagai timbalan yang sanggup meluangkan masa walaupun saya dengar terlalu sibuk di bahagian kementerian sekarang ni. Betul Tuan Azhari? Betul, tapi terima kasih juga lah kerana sudi menjemput saya. Saya suka untuk berkongsi untuk dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebab dia mudah supaya orang luar dapat mendengar bersama-sama. Tidak hanya scroll-scroll di FB, kadang-kadang statement-statement itu ada yang kata fake kan. Jadi bila kita berdiskusi secara langsung macam ini, kurang-kurangnya kita dapat dengar terus. Kita yakin jawapan itu dari mulut kita sendiri. Jadi tiadalah berlakunya permasalahan-permasalahan lain. Terima kasih kerana jemput saya. Sama-sama Tuan. Kami di sini amat bersahatilah dapat jemputan menjemput Tuan, dan Tuan pun sudi hadir menerima jemputan kami. Dan tidak lupa juga pada panel kita yang seterusnya, Cikgu Izzati. Cikgu Izzati, terima kasih. Walaupun kata mungkin saya mendengar cikgu pun ada PDPR, walaupun kadang masa cuti pun cikgu perlu menanda kertas juga cikgu, walaupun dalam online kan. Walaupun rumah sebenarnya sangat-sangat sibuk. Betul. Terima kasih sangat-sangat Cikgu Izzati kerana menerima jemputan kami, dan terima kasih tidak lupa juga kerana menjemput. Sama-sama. Okey, dan tidak lupa juga kepada seorang ibu, seorang wanita yang berkejaya, iaitu Puan Syazwi yang mempunyai 3 orang anak, mampu menghabiskan masa ataupun meluangkan masa dengan kami, Puan Syazwi.
Ya, terima kasih juga kerana menjemput saya. Saya rasa macam bertuah ya sebab dapat join mewakili ibu bapa yang ada di luar sana. Okey, terima kasih. Tapi itulah kesian Puan Syazwi, kami tak dapat lihat muka. Itulah, maaflah masalah teknikal. Biasalah. Sedangkan kita Hmm. macam ni pun ada masalah teknikal, apalagi guru-guru yang kena hari-hari kan menghadapi GPR. Ya, betul. Kalau dikirakan kita ni senangnya kita sudah dewasa, maksudnya dunia gadget ni kita tak ada masalah sepatutnya, tapi sedangkan kita yang dah maksudnya ada cara, ada pengalaman, ada ilmu untuk menggunakan, tapi still lagi ada masalah yang tidak dapat kita elakkan. Betul. Okay. Jadi setakat itu saja diskusi kita bagi pada hari ini, dan alhamdulillah saya mendapat feedback yang positif daripada penonton-penonton yang menyatakan mereka faham, dan terdapat juga beberapa soalan mereka pun telah terjawab. Itulah pentingnya diskusi ni, itulah objektif yang ingin disampaikan. Jadi saya rasa itu sahaja, dan terima kasih sangat-sangat, terima kasih sekali kepada panel-panel jemputan kita kerana sudi menerima jemputan kami. Tanpa anda, mungkin perkara ini mungkin bermain lagi di fikiran masyarakat-masyarakat di luar sana. Terutama sekali ibu bapa lah. Kerana mereka nak anak mereka jadi insan yang berjaya. Jadi tugasan kita, amanah kepada kita untuk menjayakan anak-anak mereka. Okay, sebelum saya menghabiskan kita punya diskusi ni, ingin saya habiskan dengan serangkap pantun. Okay. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Okey, sekian saja daripada saya, daripada panel-panel sekian, daripada pihak saya, pihak kami sendiri, kami mohon maaf. 10 jari memohon kemaafan andai tersalah bahasa, terkasar bahasa, tersentuh ataupun terusik tanpa sengaja. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.